Ada penyu. Okey, seterusnya hari ini di studio kami ingin berkongsi pada anda berkenaan dengan satu topik bagaimana untuk anda menjadi peminjam yang lebih bijak. Sebab kalau kita lihat dari sudut keselamatan ni bukan sahaja berkenaan dengan cyber yang kita bincangkan tadi, tapi di dalam dunia realiti sebenarnya poket anda juga terancam sebenarnya. Jadi itu kita ingin kongsi kepada anda. Hari ini di studio kami bawakan seorang tetamu iaitu Muhammad Ziad Izdihar bin Lim selaku Ketua Penolong Setiausaha Kanan Dasar Bahagian Kawalan Kredit Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Apa khabar? Selamat pagi, Cik Ziad. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah sihat. Okey, jom kita nak kongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia terlebih dahulu. Mungkin sedikit mukadimah dan juga pengenalan. Apakah dimaksudkan sebenarnya dengan pemberi pinjam wang? Baik, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengawal selia syarikat-syarikat pemberi pinjam wang berlesen yang didaftar di bawah kementerian ataupun dikenali sebagai kredit komuniti inilah. Okey, melalui Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 atau dikenali sebagai Akta 400. So, yang dimaksudkan sebagai pemberi pinjam wang ni ada seseorang pemberi pinjam wang yang berlesen. Memberi sejumlah wang kepada seseorang dengan balasan satu jumlah amount yang lebih besar dibayar balik kepada beliau lah. So dalam konteks ini dikira sebagai faedah lah. Jadi itu adalah dikenal apa yang dimaksud sebagai pemberi pinjam wang. Di Malaysia ini kalau kita lihat senarionya ada pemberi pinjam wang yang berlesen dan juga ada pemberi pinjaman wang yang tidak berlesen ataupun dalam bahasa pasalnya itu panggil alung lah. Yes. Ini antara satu situasi yang daripada dulu hingga kini memang seringkali diwar-warkan malah dalam drama dan juga filem seringkali diangkat bagaimana untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana berkenaan bahayanya mereka ini sekiranya kita terlibat dengan mereka. Jadi itulah kita nak beri kesedaran bagaimana untuk kita membezakan yang berlesen dan juga yang tidak berlesen ini. Ya, betul. Terima kasih. Dan dia pemberi pinjam wang yang berlesen berdaftar di bawah Kementerian Perumahan dan Tempatan KPKT ini. Dia very structured. Kalau seseorang meminjam dengan pemberi pinjam wang ni, dia ada satu borang perjanjian khusus dengan satu perjanjian yang teratur, ada kadar faedah yang dinyatakan, iaitu sebanyak 12% bagi yang berjaga dan 18% tidak berjaga untuk individu lah yang biasa orang pinjam. Dan dia perjanjian tu hanya berlaku di premis tersebut. Dia tak boleh sign borang tu, sign perjanjian tu di mana-mana. Dan dia juga dikawal selia dengan ada penguatkuasaan dan pemantauan yang berkala. Manakala yang alung ni tidak berlesen ni, dia perjanjian dia kadang-kadang tak ada perjanjian, kadang-kadang secara lisan saja, ataupun dia tak ada satu obligasi antara pemberi pinjam dan peminjam. Dan kadar faedah yang dinyatakan tu pula dia ikut sesuka hati dia lah. Dia nak tak apa-apa, kadang dia yang 30%, ada yang 50%, yang sangat tinggi lah kadar faedah dia. Dan kadar faedahnya sangat membebankan kepada peminjam. Dan syarikat yang kredit komuniti ni, pemberi pinjam wang berlesen ni, dia tak boleh melakukan harassment kalau tak bayar, ataupun dengan denda lewat dia pula dia very low. 8% faedah ringan dikenakan ke atas jumlah pokok dan faedah yang tertunggak. Manakala kalau yang alung ni dia sangat tinggilah. Ya, denda lewat dia sampai kadang berhari-hari, dikira hari dan peratus dia sangat tinggi. Sehingga kan orang kata kalau kita pinjam dengan alung ni bayar bunga je lah. tak habis bayar dia punya pinjaman tersebut. Dan ini sangat membebankan kepada peminjam. Tambahan pula syarikat alung ni kalau kita deal dengan berurusan dengan syarikat yang tidak berlesen ni, dia akan dia punya perjanjian boleh berlaku di mana-mana. Di bawah pokok, di stesen minyak, dalam kereta. Kalau pergi ada ciri-ciri yang itu adalah alung. Contoh yang berlesen ni hanya di premis saja. Dia selaras dengan peraturan 15 lah, Akta 400. Jadi dia tidak sewenang-wenang dia boleh melakukan satu perjanjian yang di luar konteks dan perlu diaku saksi. Macam yang tidak berlesen ni, dia tak ada yang akusasi ni, dia punya tak ada mati stamp dia punya perjanjian. Dan secara sering kali yang berdaftar ni, yang berlesen ni akan bagi sesalinan borang perjanjian kepada peminjam.
Dan ini dia seperti mana yang kita selalu pinjam lah dengan bank dan sebagainya. Dia ada satu contractual agreement yang sah dan legit. Mungkin disebabkan keadaan terdesak memaksa masyarakat di luar sana untuk membuat pinjaman terhadap mereka yang memberi pinjaman wang yang tidak berlesen ini, kerana prosesnya dia lebih mudah, boleh ditandatangani dalam kereta umpamanya. Bila orang terdesak ni, dia tak fikir panjang, dia tak fikir kemudian, dia fikir waktu tu untuk selesaikan masalahnya. Jadi kalau boleh kongsikan bagaimana proses yang perlu dilalui oleh mereka yang ingin membuat pinjaman terhadap peminjam wang yang berlesen ini, adakah ianya memudahkan mereka ataupun sebaliknya? Baik, dalam apa-apa perjanjian pun, kita seorang peminjam haruslah teliti. Dia walaupun dia akui bahawa terutama zaman musim pandemik dan mereka terdesak, yang kehilangan kerja dan sebagainya, memerlukan sejumlah wang, agak terdesak, kita pun faham lah. Tapi bagaimanapun kita kena tahu consequences dia punya kesan selepas meminjam. Jadi sebelum untuk tidak terjebak dan terjerat dengan satu pemberi alung ni, seorang peminjam perlulah teliti, perlu bijak bila mana dia nak masuk dalam satu-satu transaksi pinjaman wang. Dia perlu memastikan bahawa syarikat yang ingin dia pinjam ni, syarikat peminjam wang ni, perlulah berlesen, berdaftar di bawah KPKT. Pastikan ada nombor lesen, kan? Kalau ada dia punya syarikat tu, dia hanya berlaku di premis saja. Tidak boleh orang kata kalau dia telefon kata kita jumpa di mana-mana dan sign agreement. No, that one is itu dah kira red flag. Yes, red flag lah, red flag. Adakah terdapat ciri-ciri yang tertentu untuk memberikan kelulusan peminjam untuk buat pinjaman terhadap si peminjam, mereka yang meminjamkan wang ini? Dia dalam perjanjian apa-apa ni ada satu tanda tangan orang kata di akusaksi lah, di tanda tangan antara peminjam dan pemberi pinjam. Dalam agreement tu ada sah lah. Okey, dia kata kalau dipinjam sekian-sekian jumlah wang dan ini bayaran baliknya, ini sekian-sekian jumlah yang dipersetujui oleh peminjam dan kadar faedah yang tertentu. Dan peminjam akan dalam agreement dia akan tanda tangan lah. Dan pemberi pinjam direct, biasanya pengarah syarikat akan tanda tangan juga dan diakusaksi oleh Commissioner Oath, pengaku Pengurusan Sumpah, oleh legal punya firm dan sebagainya, peguam, dan pastikan benda tu legally binded. Dan perjanjian tu pula dia mati stamp lah, ada mati stamp kan, supaya perkara ini adalah sah semasa kalau ada proses-proses civil di mahkamah boleh digunakan perkara tersebut. Apakah antara butiran yang perlu disediakan oleh si peminjam ini untuk mendapatkan pinjaman wang tersebut? Okey. Dia untuk meminjam perkara ini dia perlu seorang warga negara lah. Okay. Bukan warga negara pun boleh pinjam ni. Terutama dia pasti dia kena 18 tahun ke atas. Okey. Waras, dia tahu tentang apa yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut, dan yang dia serahkan, dia hanya perlukan dokumen seperti IC sajalah biasanya, ataupun dokumen-dokumen lain yang ditetapkan oleh pemberi pinjam. Dalam akta tidak dinyatakan secara spesifik apa dokumen-dokumen yang perlu disediakan oleh peminjam. Biasanya syarikat pemberi pinjam yang akan tentukan untuk dia buat due diligence contohnya, atau dia nak buat dia nak tahu latar belakang peminjam. Adakah dia ada pinjam tertunggak sebelum ni, dia ada sejarah yang pinjaman yang tidak berbayar dengan institusi kewangan lain. Contoh seperti bank, dia boleh semak di sitos, jadi dia perlukan maklumat-maklumat tertentu lah daripada peminjam. Biasanya dia minta IC lah, ataupun minta bil elektrik dan sebagainya kan. Dia tengok ni betulkah di rumah ni peminjam ni, adakah dia duduk di rumahnya berkenaan, ataupun dia kadang-kadang dia nak tengok kalau dia yang pinjamnya daripada yang tiada dokumen ni, contohnya macam hawkers macam street peddlers kan, biasanya mereka ni underserved oleh bank. Dia tak ada dokumen yang khusus yang diperlukan oleh bank untuk meminjam. Jadi pemberi pinjam wang ni kadang-kadang kalau nak pergi pinjam kepada golongan-golongan yang tertentu ni, seperti usahawan-usahawan mikro ni, biasanya dia akan pergi tengok dia punya gerai dia.
Kita tengok dia punya tempat seorang tu berniaga. Dan kalau dia kata nampak macam income dia okey dan boleh, orang kata boleh meyakinkan dia untuk membayar balik, dan dia akan berikan kelulusan untuk pinjam wang. Okey, kita nak cerita juga dari sudut iklan dan sebagainya. Kalau kita lihat banyak di tepi-tepi jalan ditampal kertas dan sebagainya untuk kita membuat pinjaman wang dan sebagainya. Tapi sebenarnya tahukah anda ada garis panduan yang perlu anda ketahui bagaimana untuk kita membezakan iklan tersebut adalah mereka daripada pemberi pinjam wang yang berlesen ataupun tidak berlesen? Okey. Biasanya kalau seringkali kalau kita tengok di tepi-tepi jalan ada tampal di tiang-tiang elektrik, di dinding-dinding kan, dan dia kata dia pinjaman wang berlesen. Dia sila call dan nombor sekian. Itu alung lah tu. Itu alung. Jangan call, jangan terjebak dengan walaupun ni. Kata berlesen. Walaupun dia kata dia berlesen. Dia nak manipulasi. Okey. Biasanya dia untuk yang syarikat yang berlesen ni, dia pastikan dia perlu memohon permit iklan daripada KPKT lah. Jadi kita akan bagi dia nombor permit iklan dan dia hanya boleh mengiklankan di tempat-tempat tertentu yang diluluskan oleh kementerian saja. Contoh macam billboard. Okey. Billboard elektronik contohnya. Dia ada lesen tu, dia ada nombor lesen yang tekan. Ataupun di papan tanda pun ada permiso ada papan tanda. Papan tanda perlu mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh KPKT. Kat situ dia ada nombor lesen dia, ada nombor permit iklan, ada kadar faedah yang dia nyatakan secara jelas. Dia tak ada bersembunyi dan dia tak ada orang kata dia kabur dan sebagainya. Itu jelas. Dan sekarang ni pula kita dah dinamakan semula kepada syarikat kredit komuniti. Jadi masyarakat orang awam boleh tengok kalau ada premis kedai tu ada tulis kredit komuniti. Billboard dia warna ungu. Okey. Itulah yang baru dinamakan semula. Yang tu yang kita boleh kata berusniaga lah dengan syarikat-syarikat tersebut. Jangan simpi-simpi telefon di nombor-nombor yang tertera di tepi jalan ni. Dia tak ada nombor lesen, nombor PIN tak ada. Hitam putih tu tak boleh. Hitam putih je. Tak boleh macam tu. Itu elak kan. Sebabnya untuk iklan tu perlu ada satu warna, iaitu warna ungu. Ya, sekarang ni lah. Sekarang ni warna ungu. Kalau ada nampak iklan yang bertulis warna ungu dan juga memaparkan nama syarikat tersebut, itu adalah mereka daripada syarikat pemberi pinjaman wang yang berlesen. Yes. Okey, di kesempatan ini juga mungkin boleh kongsikan sedikit hak-hak peminjam secara ringkas. Baik, peminjam perlulah mengetahui hak dia bila berusniaga lah, bila masuk sebuah suatu transaksi pinjaman wang. Dia perlu pastikan dia tidak sign borang kosong. Okey, kadang-kadang kalau ada di kalangan yang pinjam wang ni ada juga yang orang kata licik juga. Kadang-kadang dia ada intention, dia ada satu walaupun dia berlesen. Walaupun dia berlesen dia ada satu niat ni kadang-kadang kita tak tahu. Dia berniaga lah sebenarnya. Kita ada syarikat seluruh Malaysia ada 4,572. Kita tak boleh nak pastikan sama ada seorang tu kadang ada juga yang dalam standar tu mungkin ada yang satu dua yang melakukan kecurangan dalam transaksi. Jadi pastikan seorang peminjam ni dia perlu ketahui hak dia. Pastikan tidak sign borang perjanjian yang kosong. Pastikan kalau dia dah buat usniaga tersebut, usahaga pinjaman wang, pastikan ada salinan dari borang perjanjian yang telah dimatikan dan diakusasi setelah dan semua borang tu lengkap. Dia bayar berapa tak ada bulan dan sebagainya. Dan juga dia perlu pastikan kadar faedah yang ditetapkan adalah jelas, kan? Dan tidak orang kata tidak menemosila, tidak kabur lah, dan pastikan jelas berapa banyak dia perlu bayar tiap bulan dan hak-hak dia dalam perjanjian tu secara jelas, dia tahu apa obligasi dia sebagai seorang peminjam. Kalau dia tak bayar balik, berapa charge yang dikenakan. Okey, kalau katakan satu amount dipinjam, berapa actually charge yang dikenakan oleh syarikat tersebut. Charge tu very clear. Duty stamp saja dia perlu bayar. Kan? Kalau dipinjam 10,000, hanya bayar duty stamp, dan 10,000 akan diserahkan oleh
syarikat tersebut. Tak ada cas tersembunyi. Dia bukan macam scammer saja ataupun alung. Ada cas-cas yang kita tak nampak. Bayar duty stamp saja. Okay, itu antara hak anda yang perlu anda ketahui sekiranya anda ingin membuat pinjaman terhadap mereka yang membuat servis peminjam wang ini. Terima kasih kepada Muhammad Ziad Izdihar bin Lim selaku Ketua Penolong Sosial Kanan Dasar Bahagian Kawalan Kredit Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik bagaimana anda boleh menjadi peminjam yang lebih baik. Kita akan